sebelumnya semua menunjukkan keingkaran orang-orang Quraisy terhadap Al-Quran. Jadi Allah Subhanahu wa taala menghibur nanti Rasulullah SAW itu dinamakan dalam bahasa Arab tasmiyah. Ayat ini ayat yang menghiburkan Rasulullah SAW, menyejukkan hati Rasulullah SAW, menenangkan hati Rasulullah SAW. Allah berfirman, walaqad ataina Musa, dan demi sesungguhnya kami telah memberikan kepada Nabi Musa Alkitab, itu At-Taurat. Fakhtulifa fihi, lalu ukhtulifa terjadinya pertentangan atau perselisihan di dalamnya, di dalam kitab itu. Jadi Allah kata seolah-olah Allah kata janganlah kau kecewa, merasa kecewa wahai Muhammad terhadap keingkaran kaummu, kerana demi sesungguhnya kami telah memberi kepada Nabi Musa kitab, lalu berlaku pertentangan di antara kaumnya, di antara kaum Nabi Musa. Yang interestingnya, apa beza? Jadi kaum kamu dan wahai Rasulullah, kaum Rasulullah SAW, orang Quraisy, mereka menolak. Ada yang menerima, ada yang menolak. Orang Mekah gitu kan. Bila Rasulullah SAW berdakwah kepada mereka dengan Al-Quran, jadi ada yang menerima Al-Quran, ada yang menolak Al-Quran. Jadi begitu juga dengan kaum Nabi Musa. Bila Nabi Musa datang dengan Taurat, ada pertentangan di antara mereka, perselisihan. Ada yang menerima Taurat, ada yang menolak. Cuma saya terfikir Nabi dan kaum Quraisy atau kaum Mekah, mereka tu ada yang kafir, ada yang Islam, yang menerima di Islam, menolak tu kafir. Tapi kaum Nabi Musa ni, beginningnya secara start aja, mereka ni kaum Bani Israel. Bani Israel semua beriman. Semua beriman Bani Israel, semua beriman. Tapi bila Nabi Musa datang dengan Taurat, ada di antara mereka kufur. Sama juga dengan Nabi Isa. Nabi Isa datang dengan Injil, fakafarat ta'ifatu minhum. Sebahagian daripada mereka kufur, sebahagian beriman. Padahal asalnya mereka itu adalah orang-orang beriman. Taurat tak diturunkan ketika Nabi Musa berdakwah dengan Firaun. Taurat belum turun lagi. Firaun binasa, terus Nabi Musa seberang, barulah Taurat diturunkan. Jadi bukan kepada kaum Firaun yang diturunkan Taurat ni. Dengan Bani Israel sendiri, ya, dengan Bani Israel. Senang agak pada kita dah umat Islam. Ada di antara umat Islam yang terima Al-Quran, ada yang tak terima Al-Quran. Ada ke yang tak terima Al-Quran? Adalah Al-Quran ni 30 juz. Kita tak terima satu ayat saja, berarti kita tak terima keseluruhan. Awak tak terima undang-undang Al-Quran, syariat Al-Quran, mempertikaikan undang-undang Al-Quran, berarti habis satu Quran. Awak tu lah Fatuh minu Nabi Ba'din Watakfurun Nabi Ba'd. Apakah kamu ini gitu juga kepada orang Yahudi? Apakah kamu beriman kepada sebahagian daripada kitab dan kamu kufur kepada sebahagian daripada kitab? Jadi dia tak boleh ambil sikit-sikit Al-Quran ni. Dia tak boleh ambil. Kata ulama, satu ayat je awak tolak je, awak kufur, kafir. Kalau satu ayat ditolak. Jadi terjadinya pengingkaran. Terjadi pada umat Nabi Musa. Faktulifa fi, maka mereka telah berikhtilaf. Ada yang terima, ada yang tak terima Alkitab. Jadi umat Nabi Muhammad SAW, kalau kita tengok waktu Rasulullah SAW hidup, yang tak terima ni orang kafir, orang Quraisy. Jadi ada ayat yang Rasulullah berdoa, ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Wahai Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini sesuatu yang tidak diindahkan. Kaumku siapa tu kan? Kaumku. Kaumku siapa? Orang Islam ke? Orang yang beriman ke? Tak ada. Kita cakap
Waktu ayat itu turun, takkanlah sahabat-sahabat yang beriman kepada Rasulullah tak indahkan Al-Quran. Jadi kaumku, kata ulama, adalah kaum Quraisy. Kaumku, Nabi punya kaum kan? Quraisy kan? Orang-orang Quraisy adalah orang Quraisy, orang kafir yang tak terima Al-Quran tu. Jadi ayat ni orang-orang musyrikin yang tak terima ayat Quran tu. Tapi zaman sekarang, yang tak terima orang Islam pula. Bukan orang kafir. Jadi orang Islam yang. Jadi kita ni dah sama macam Bani Israel. Nampak tak gambaran kita ni? Kita dah menyerupai macam Bani Israel. Bani Israel ni, mereka ni asalnya mereka beriman, lepas tu kufur, tak terima Taurat, tak dapat terima. Dia bukan tak terima semua. Orang-orang Yahudi bukan tak terima semua kan? Allah kata dalam ayat tu, kamu beriman kepada sebahagian, kamu kufur kepada sebahagian. Jadi sama je macam kamu tak terima semua. Orang-orang Yahudi dia tutup pada zaman Rasulullah SAW, dan mereka tutup ayat-ayat tentang rejam. Hukum rejam ada dalam Taurat. Biadabnya mereka depan Nabi dia tutup hukum rejam tu. Hukum rejam. Jadi Yahudi ni dia tak terima bukan ayat-ayat tauhid, bukan ayat-ayat ni. Ayat-ayat hukum juga dia tak terima. Ayat-ayat hukum dia tak terima, ayat hukum dia tak boleh terima. Jadi sama juga umat Nabi Muhammad, kalau mereka menentang hukum-hukum Al-Quran, mungkin kita akan semua orang terima lah qul huwallahu ahad, semua orang terima ayat kursi, semua terima ini. Tapi ayat hukum tak semua tuan, tak semua yang terima. Dia menentang ayat hukum. Jadi sama juga macam kaum Nabi Musa alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaula kalimatun sabaqat min rabbika," dan kalaulah tidak kerana terdahulu kalimah ketetapan daripada Tuhanmu. Jadi Allah dah menetapkan sesuatu. Kalimah ni adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Allah dah tetapkan di Lauh Mahfuz, Allah dah tetapkan. Apa ketetapan Allah Subhanahu wa taala? Apa ketetapan Allah? Ditangguhkan hukuman azab dengan serta-merta kepada mereka. Itu dia punya kalimah. Apa ketetapan Allah? Allah tak azab cash. Allah tak bagi cash. Kita kalau Allah bagi cash, habis kita tuan. Buat maksiat dia terus turun azab, macam mana? Buat salah dia terus turun azab. Tak ada penangguhan, tak ada. Tak ada. Kita hari-hari kita buat maksiat, tapi tak dapat cash. Ada yang dapat cash lah. Itu ada kes-kes tertentu kes-kes tertentu, terutamanya kepada ibu bapa. Dosa kepada ibu bapa tu turun tu sekejap sangat. Dosa kepada ibu bapa, dosa kepada ibu bapa. Jadi itu ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan kerana ketetapan Allah, iaitu Allah tangguhkan hukuman terhadap mereka, la qudiya bainahum, dah selesailah. Dah selesailah. Qudiya tentu telah qudiya diselesaikan. Bainahum berarti apa? Kalau Allah tak tangguhkan, tentu azab akan turun kepada mereka dengan serta-merta. Berapa banyak orang yang bakal Quran, menentang Al-Quran, tak turun azab. Yang bukan berarti bukan berarti katakan Allah tak berkuasa atau Allah lupa atau Allah bukan itu. Ini ayat ni Allah tangguhkan. Awak boleh bincang Al-Quran, boleh buat apa terhadap Al-Quran. Ada ajaran sesat. Saya ceritakan kalau saya pergi, dia suruh duduk, dia letak mushaf sini, siapa berani duduk atas mushaf? Siapa berani bijak? Bijak lah. Budak-budak orang Melayu ni, orang faham. Bijak, duduk atas Al-Quran. Allah turunkan azab tak? Jangan ingat Allah tak turunkan azab tu. Allah tak hisab mereka. Ayat ni jadi tak ditangguhkan hukuman bagi mereka. Jadi kepada siapa ni ditangguhkan? Kata ulama ini, ada yang cakap kepada umat Nabi Musa, ada yang kata kepada Quraisy. Quraisy ni ditangguh, tak diturunkan azab serta-merta.
Seperti kaum-kaum sebelumnya. Kaum-kaum sebelumnya mereka mendustakan rasulnya, terus azab turun. Ini Allah Subhanahu Wa Taala tangguh orang Quraisy. Tadi azab, tapi mereka diazab tak? Diazab selepas 13 tahun. Senang kata 15 tahun. 15 tahun selepas itu baru diazab. Macam Netanyahu dibuat sekarang ni. Kita nak apa? Sekarang ni diazab? Tak ada. Mungkin bertahun-tahun. Abu Jahal dia menentang Rasulullah SAW, turun azab sementara serta-merta ke? Tak ada. Selepas 15 tahun, 13 tahun di Mekah, Rasulullah berhijrah, 2 tahun perang Badar, 15 tahun 15 tahun baru dia diturun azab kepada orang Quraisy. Jadi kita jangan ingat kita doa ni besok turun azab kepada mereka. Belum lagi kan? Belum lagi. Lama? Kalau ni 10 tahun ni, macam mana nak tunggu 10 tahun ni? Dia kan lagi 10 tahun, lama lah dia punya azab ni untuk orang penentang ni. Dia tak turun dengan serta-merta kepada umat akhir zaman ini. Wa innahum la fi syakkim minhu murib, dan sesungguhnya mereka. Jadi di sini ulama tafsirkan siapa ni mereka ni. Jadi still dua pendapat pasal pada awal ayat tu dah dijelaskan kaum Nabi Musa. Jadi mungkin juga kaum Nabi Musa, kemungkinan juga adalah kaum Quraisy. Mereka. Mereka ni siapa ni? Jadi saya ambil pendapat lah, mereka ni adalah kaum Nabi Muhammad SAW. Itu kaum Quraisy. Wa innahum la fi syakkim minhu, sungguh-sungguh mereka dalam syak, menaruh syak wasangka tentang apa? Minhu, daripada minal kitab, daripada kitab Al-Quran. Murib, dalam syak yang murib, dan syak yang meragukan. Murib itu raib itu la raiba, ragu. Syak pun ragu dia. Jadi syak yang meragukan tentang kebenaran Al-Quran. Macam orang nak betul je hukum Allah ni efektif, boleh hentikan jenayah, boleh ke diimplementkan, dilaksanakan, lepas tu boleh menangani tak isu-isu ni. Jadi syak adil tak hukum Allah. Bila seorang itu meragui tentang adil ke hukum Islam ni gitu. Jadi dia dalam syak terhadap Al-Quran. Kita jaga Al-Quran itu Al-Haq, dia adalah kebenaran. Semua isi kandungan dia adalah benar. Dan kalau dia adalah hukum daripada Allah SWT, Allah Al-Hakim, yang maha bijaksana. Kita cakap penuh dengan hikmah takkan Allah SWT. Hukum Allah SWT tak adil. Ada orang yang mempertikaikan keadilan hukum Al-Quran, terutamanya dalam bab waris. Kenapa wanita dapat setengah, lelaki dapat satu? Jadi dia mempertikaikan. Kita cakap orang dulu pun waktu turun ayat tu tentang perempuan dapat setengah, orang dulu pun mempertikaikan dia kan. Kenapa perempuan dapat setengah ni? Orang dulu kan sepatutnya apa? Dia ada apa? Sepatutnya tak dapat terus. Itu orang dulu. Bila turun dia pasal mereka pandang rendah kepada wanita-wanita. Kenapa dapat setengah ni? Patut tak dapat langsung. Sekarang ni kenapa dapat setengah? Patut dapat satu. Zaman berbeza. Zaman dulu wanita teruk sangat. Zaman jahiliah langsung tak dapat atau warisan. Sekarang zaman sekarang dah dapat, dia mempertikaikan pula. Kenapa dapat setengah? Jadi semua begitulah tuan-tuan. Banyak sekali ayat-ayat yang kaum muslimin lah kita cakap. Kalau orang kafir dia cakap lah, mereka kalau syak ke, mereka kuasa ragu-ragu tentang Al-Quran. Dia sendiri cakap Al-Quran ini bukan daripada Allah SWT. Okeylah kalau dia menentang, dia bakar ke, dia buat apa saja, dia bijak ke, dia bukan ini. Tapi kenapa orang Islam pula yang meragui tentang keadilan hukum Allah dalam muka Al-Quran? Kenapa orang yang percaya Allah itu Al-Hakim, Al-Alim, yang maha mengetahui ini semua,
dia pula yang menaruh syak. Ini siapa yang syak pada Al-Quran, kafir lah dia. Senang je juga kan, kafir. Macam mana kalau kita ada timbul syak terhadap sesuatu perkara, kalau kita ikutkan, kalau kita stop, kita tak ikutkan, maka kata Rasulullah SAW itu menunjukkan benarnya iman kamu. Kita nak tahu iman kita betul ke tidak, mesti ada godaan daripada setan. Mesti ada godaan daripada setan. Setan takkan goda kalau orang dah rosak iman dia, apa nak goda kan? Dia sendiri dah rosak akidah dia, tak payah goda lah orang ni, biarkan dia lah. Tapi kalau orang benar iman dia, setan akan goda. Setan akan goda orang yang benar. Pencuri datang pada rumah kosong yang tak ada apa-apa. Pencuri nak masuk apa? Curi nak apa, kita samun apa ni, kita kata curi nak mencuri dalam rumah yang kosong. Apa dia kan kosong, tak ada apa-apa. Jadi setan akan datang kepada iman, orang yang betul-betul iman. Dan iman ni dia akan digoda. Sampai-sampai para sahabat, standard para sahabat bertanya, siapa yang cipta Allah? Kalau Allah cipta ini, siapa cipta Allah? Ada juga tanya macam itu. Jadi Rasulullah juga, kalau datang kepada kamu bisikan siapa cipta Allah, stop, berhenti. Dan katakan aku beriman dengan Allah SWT. Kena berhentilah. Kita ada juga, betul ke gini, betul ke hukum Islam ini, betul ke? Kalau kita ikut, itu boleh sebabkan boleh jadi kafir ya. Bila dia syak, bila ada syak. Iman tak boleh bercampur aduk dengan syak. Innal ladzina amanu wa lam yalbisu imanahum. Sesungguhnya orang-orang beriman dan tidak bercampur aduk iman mereka dengan perkara-perkara yang meragukan. Kita kalau meragukan, macam mana nak hilang syak kalau kita ada masalah syak ini ya. Apa ni, kita akan perkara-perkara yang meragukan dengan ilmu ada yang dapat menghilangkan keraguan. Ya Allah ikat dia menaruh syak, mereka menaruh syak yang meragukan tentang Al-Quran. Ada setan akan kacau kita. Sebab itu nak baca Al-Quran, kita baca apa? A'udzu fa'idha qara'atal Quran fasta'id billah. Senang aja nak cakap. Kalau tuan-tuan baca Al-Quran tanpa terjemahan, dia takkan, setan akan buat apa? Most dia ganggu mata kita je lah. Dia ngantukkan kita, dia ganggu ini, dia ganggu itu. Dia takkan ganggu kita punya, kita cakap syak ni. Awak ada syak ke bila baca Al-Quran satu juz? Ada tak? Kalau tak tahu makna, ada apa macam ni dia cakap nak ganggu sini, dia pun tak faham makna dia kan. Dia biarkan je lah, dia ganggu benda-benda lain. Tapi kalau kita baca terjemahan, kalau kita buka Al-Quran, kita baca terjemahan, di situ kita baca dan kita mula berfikir, di situ dia datang dia punya gangguan dia. Sebab itu fasta'id billah, jangan terus tak baca. Kalau tak boleh apa gitu, yang baca Al-Quran lagi dengan sesat terus, lagi sesat lagi, baca je lah. Tapi minta perlindungan kepada Allah SWT. Kerana nak dapatkan hidayah tu, kenalah menempuh jalan-jalan itu, jalan yang sukar kan, nak dapat hidayah. Orang masuk Islam, mereka menempuh jalan yang sukar juga. Mereka nak dapat itu. Kita nak dapat hidayah Al-Quran, takkan semudah itu. Orang kaji, barulah dapat petunjuk, hidayah. Saya ingat surah Al-Baqarah ayat yang 1 sampai 5 dah ajar merata tempat. Baru dia faham tentang ayat 1, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Baru tahu, baru nampak kan. Kita kan baru nampak apa sebenarnya maksud ayat tu. Itu. Kalau ayat tentang ibu bapa, macam mana? Saya jaga mak mentua saya, baru saya faham ayat tentang ibu bapa. Buat baik kepada ibu bapa. Apa makna wala taqul lahum
Jangan cakap kepada mereka. Kita faham bila kita faham ayat tu. Bila kita jaga mak bapak, ibu kita, baru kita faham ayat tu. Yang susah sekarang benda-benda Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran ni, dia perlu menempuh lah jalan. Kita kena usaha untuk kita memahami. Itu satu faham. Lepas tu keraguan-keraguan dia akan datang. Dia akan datang. Syaitan akan ganggu kita dalam kita membaca Al-Quran. Sebab itu Allah kata, fa idza qara'ta al-Quran fasta'iz billah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Kenapa kita baca a'udzubillahi minasyaitanir rajim? Itulah dia punya relevan dia. Dia punya relevan. Berarti kita ingat a'udzubillahi minasyaitanir. Kenapa baca a'udzubillahi minasyaitanir? Kita takut diganggu. Kalau para sahabat, mereka tak ada terjemahan ke kan? Orang-orang Arab, mereka ada terjemahan tak? Dia tak ada tafsir, tak ada apa. Jadi bila imam baca, dia terus faham. Belum tengok tafsir lagi tau. Macam dia faham, macam kita tengok terjemahan. Kita faham. Orang yang tak tengok tafsir lah, kalau standardnya. Orang Arab yang tak tengok tafsir, orang sama macam orang Melayu yang tengok tafsir. Orang Arab yang tak tengok tafsir sama macam orang Melayu yang tengok terjemahan, yang baca terjemahan. Dia sama juga. Dia faham sama juga. Jadi takkan dia nak cakap, tak boleh baca Al-Quran, tak boleh faham Al-Quran ni. Itu orang Arab macam ni. Dah dilahirkan, dah belajar dah ini. Dia baca Al-Quran tu dia tak faham ke? Dia tak baca Al-Quran, dia tak faham ke? Dia faham kan? Dia faham takkan cakap, tak boleh, aku tak boleh faham. Aku tak boleh baca faham Al-Quran. Masalah Al-Quran ni nak dibaca, kita faham lah. Dan faham tu ada dia punya resiko dia, kita cakap itu ada gangguan daripada syaitan. Kata ulama, ada gangguan daripada syaitan. Takkan ada gangguan daripada syaitan tu kita tak buat je. Awak datang ni ke surau ke apa, kan hati kan ada gangguan syaitan riak. Nak menunjuk-nunjuk kepada manusia. Kononnya awak ni lah orang yang solat. Dia ada kan gangguan. Tapi kerana ada gangguan tu, aku tak nak lah, aku solat di rumah je. Takutlah syaitan nanti goda aku jadi riak ke apa gitu. Kan bukan cara dia punya gitu. Lawan lah kena lawan lah. Dia punya godaan itu nak bagi zakat ke, nak bagi ini, semua ada. Semua ibadat ni ada gangguan daripada syaitan, termasuk baca Quran. Ada gangguan daripada syaitan tu, termasuk nak memahami Al-Quran. Itu kata ulama.